pun komited untuk membangunkan resort bersepadu Eco Nature yang pertama seumpamanya di dunia bagi memanfaatkan kelebihan keindahan alam semula jadi dan keunikan tersendiri di Karambunai, Sabah berjumlah RM3 bilion akan bermula tahun hadapan. Bagi menyokong industri pelancongan di Malaysia, kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta. Seterusnya, bagi menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama membeli belah atau shopping haven di rantau Asia dengan menawarkan barangan berjenama pada harga yang kompetitif, kerajaan mencadangkan supaya duty import ke atas kira-kira 300 barangan kegemaran pelancong dan rakyat tempatan pada kadar 5% hingga 3% dimansuhkan. Barangan ini merangkumi kegunaan harian seperti beg tangan, kasut, sut, baju kanak-kanak, dompet, pewarna rambut, bola golf, barang kemas tiruan, bedak telkom, lampu, shampoo, langsir, alas meja, selimut, cadar, kemeja, baju tidur, pakaian dan pakaian malam, seluar dan seluar dalam. Serta wangi-wangian termasuk kelambu. Tuan Yang Dipertua, pada masa kini, hasil ekspor minyak sawit mentah berjumlah RM37 bilion. Manakala produk berasaskan minyak sawit mencecah RM13 bilion pada tahun 2009. Industri ini sebenarnya boleh diperkembangkan lagi di peringkat hiliran untuk menjana pendapatan lebih besar kepada pengusaha estet dan pekebun kecil. Dalam usaha membangkit industri minyak sawit dan produk berkaitan, beberapa langkah akan dilaksanakan. Pertama, meningkatkan produktiviti dengan menggalakkan penanaman semula pokok sawit lama dengan klon baru bermutu tinggi dengan dana sebanyak RM297. Dan kedua, sejumlah RM127 juta diagihkan bagi menyokong syarikat oleo derivatif tempatan serta sejumlah RM23 juta lagi untuk mengembangkan industri hiliran minyak sawit termasuk pengeluaran vitamin. Tuan Yang Dipertua, pembangunan koridor multimedia akan memasuki fasa ketiga bermula tahun hadapan. Tumpuan diberikan kepada penjanaan ekonomi digital yang inovatif bagi mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi dalam meningkatkan potensi industri teknologi maklumat ICT. Program My Creative Content akan dilaksana bagi menggalakkan pembangunan penciptaan kandungan tempatan, hosting kandungan tempatan dan pembukaan saluran baru untuk kandungan. Program ini melibatkan peruntukan sebanyak RM119 juta. Kerajaan akan juga melanjutkan tempoh galakan allowance pelaburan kepada penyedia kemudahan sambungan terakhir, perkhidmatan jalur lebar dan juga melanjutkan pengecualian duty import dan cukai jualan ke atas peralatan jalur lebar selama 2 tahun sehingga 2012. Pada masa ini, telefon bimbit biasa dikenakan cukai jualan 10%. Manakala telefon bimbit yang mempunyai pelbagai aplikasi seperti internet dan personal digital assistant dikecualikan cukai jualan. Bagi tujuan penyelarasan, kerajaan mencadangkan cukai jualan dikecualikan ke atas semua jenis telefon bimbit.
Tuan Yang Dipertua, kerajaan akan terus menggalakkan sektor perkhidmatan perniagaan sejajar dengan peningkatan permintaan untuk membaik pulih dan menyenggara kapal terbang serta helikopter. Kawasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang akan dibangunkan sebagai pusat penyelenggaraan dan baik pulih kapal terbang serta mengadakan latihan khusus untuk melahirkan pakar dalam bidang tersebut. Kerajaan akan menyediakan sejumlah 91 juta ringgit untuk pembangunan modal insan dalam industri perkhidmatan penyelenggaraan baik pulih dan rombak rawat atau MRO, program latihan kejuruteraan aerospace dan aeronautical serta promosi perkhidmatan penyumbaran luar perniagaan. Pembangunan koridor dan wilayah akan dipercepatkan dengan memberi tumpuan kepada sebilangan kluster yang mempunyai kelebihan dari segi pengkhususan dan geografi. Usaha membangunkan kawasan koridor akan berfokus kepada projek usaha antara pelabur luar dan tempatan serta industri yang mempunyai kelebihan daya saing dan berimpak tinggi dengan bajet 850 juta ringgit bagi menyediakan infrastruktur sokongan. Di Iskandar Malaysia, sejumlah 339 juta ringgit disediakan oleh kerajaan. Antaranya membina lebuh raya, memajukan kawasan perumahan serta menyediakan dan memperbaiki perkhidmatan pengangkutan awam. Manakala pelaburan komited oleh pihak swasta di wilayah ini sehingga Jun 2010 berjumlah 62 bilion ringgit melepasi sasaran 47 bilion ringgit. Jumlah yang telah dilaburkan sehingga Jun 2010 ialah 25 bilion ringgit. Projek yang jangka siap pada tahun 2011 adalah Newcastle University Medicine Malaysia, Chelsea Factory Outlet serta Legoland dan Marlborough College pada tahun 2012. Bagi wilayah ekonomi koridor utara pula, diperuntukkan 133 juta ringgit. Antaranya untuk membangun proses pusat pemrosesan hasil pertanian, infrastruktur pelancongan dan pusat inkubator bioteknologi. Di wilayah ekonomi Pantai Timur, peruntukan 178 juta ringgit disediakan, antaranya bagi melaksanakan projek taman industri, loji lawatan air, pembangunan kawasan pelancongan serta kawasan bekas Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara dan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka. Bagi wilayah skor, sejumlah 93 juta ringgit disediakan untuk projek kemudahan telekomunikasi, bekalan air, lapangan terbang, jalan raya serta taman industri makanan halal. Manakala bagi koridor pembangunan Sabah, diperuntukkan 110 juta ringgit, antaranya bagi projek kelompok industri kelapa sawit, agro-industrial precinct dan pusat penternakan bersepadu. Selanjutnya, untuk melonjak ekonomi ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi, aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan akan dijadikan landasan peningkatan aktiviti nilai tambah dalam setiap bidang ekonomi dengan bajet sebanyak 411 juta. Kerajaan juga telah menubuhkan unit inovasi khas atau UNIK di Jabatan Perdana Menteri sebagai pusat sehenti untuk merangka dasar dan strategi bagi menyediakan ekosistem kondusif. Satu akta akan digubal untuk membolehkan UNIK mengkomersialkan hasil penemuan R&D oleh universiti dan universiti penyelidikan. Beberapa program dan aktiviti akan dirangka untuk meningkatkan inovasi, penciptaan produk baru dan pengkomersialan. Bagi tahun 2011, UNIK diperuntukkan sebanyak 71 juta ringgit. Tuan Yang Dipertua, tentu ramai yang tahu ketika krisis ekonomi melanda, terdapat usahawan dan individu menghadapi masalah kewangan dan ada di antara mereka diisytiharkan bankrupt. Mereka telah disenarai hitam tidak dapat berniaga atau membuat pinjaman. Untuk memberi peluang kedua, Akta Insolvensi baru akan menyatukan Akta Kebankrapan 1967 dan bahagian 10 Akta Syarikat 1965, termasuk memperkenalkan peruntukan berkenaan mekanisme penyelamat